Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton My Story Malaysia. Kami membawakan cerita-cerita yang menarik untuk dikongsikan kepada anda semua setiap masa. Komen, like, share dan subscribe My Story Malaysia. Terima kasih. Rumah, mengurangkan atau menyelesaikan baki pinjaman perumahan, membayar ansuran pinjaman perumahan. Itu kita benarkan. Kemudian, ialah untuk yang mendengar di luar sana, kita benarkan pengeluaran KWSP. Rakyatnya ada masalah, kita dengar. Rakyat yang ada masalah kesihatan, kita benarkan, keluarkan. Untuk perbelanjaan perubatan penyakit kritikal, pembelian peralatan perubatan kesihatan, rawatan kesuburan bagi diri sendiri dan pasangan, kesihatan untuk ibu bapa atau anak-anak. Mana-mana masalah rakyat yang ada masalah pendidikan, kita benarkan. Kita benarkan pengeluaran KWSP ini untuk membiayai yuran pendidikan tinggi bagi diri sendiri, bagi pasangan, bagi ibu bapa atau bagi anak-anak. Kemudian kita juga bagi pengeluaran KWSP ini untuk pelan pelindungan ahli bagi insuran penyakit kritikal dan juga hayat. Jadi kita benarkan untuk pergi haji, benarkan untuk pengeluaran perumahan, benarkan untuk pengeluaran kesihatan, benarkan untuk pengeluaran pendidikan, benarkan untuk insurans. Apa lagi tujuan kita untuk membenarkan? Untuk mereka membayar hutang, itu pun kita telah benarkan. Iaitu 4 kali kita benarkan. Kita telah membenarkan, bukan kerajaan tidak mendengar, kerajaan mendengar dan membenarkan 5.3 juta ahli mengeluarkan 20.8 bilion ringgit dalam pengeluaran air lestari. Kerajaan mendengar dan kerajaan bersetuju dalam air sinar 6.6 juta. Saya juga antara orang yang mendesak kerajaan untuk mengeluarkan KWSP ini. Selain daripada Datuk Seri Najib, selain daripada Datuk Zahid, pada ketika itu ramai lagi ahli-ahli yang berhormat yang mendesak kerajaan dan kerajaan membenarkan 58.7 bilion ringgit kepada 6.6 juta ahli untuk air sinar. Kerajaan juga membenarkan air citra 5.2 juta ahli, 21.4 bilion ringgit keluar. Bukan hanya 3 ahli-ahli yang berhormat, 4 kali kerajaan benarkan, iaitu pengeluaran khas pada 6 juta ahli 44.6 bilion ringgit. Jadi jangan kata bahawa kerajaan tak dengar. Saya dah sebut tadi, yang pertama tadi 45 perkara boleh lagi dikeluarkan. Dan ini yang kita telah keluarkan, 81 juta ahli mengeluarkan 145.49 bilion ringgit. Itu kebenaran pada saat dan ketika ini dan kebenaran pada masa yang lepas pada tahun 2020, 2021, 2022. Ada 20 negara termasuk Malaysia yang membenarkan. Antaranya ialah Australia, Belgium, Kanada, Colombia, Denmark, Estonia, Finland, Perancis, Iceland, Peru, Portugal, Slovak Republic, Spanyol, United Kingdom, Amerika Syarikat. Semua mereka dah memberhentikan kebenaran itu. Sebab COVID dah tak ada. Ya. Kini kesemua negara itu telah pun menghentikan sebarang pengeluaran sejak 2021. Tapi oleh kerana kita kerajaan yang baik, 2022 pun kita masih berikan kebenaran. Adakah 2023 ini kita ingin berikan lagi kebenaran? Itu perkara yang kita ingin bincangkan di sini. Untuk membantu rakyat secara keseluruhan, antara bantuan yang telah diumum dalam inisiatif belanjawan kepada ahli-ahli KWSP, inisiatif penambahan caruman sebanyak RM500. Memanglah mereka tak minta, tapi kita bagi. 2 juta orang rakyat akan menerima RM500 dalam akaun satu KWSP. Mereka tak minta, tapi kita bagi. Ya, 2 juta kali RM500, 1,000 juta. Ahli-ahli yang berhormat, yang kerajaan bagi kepada ahli KWSP supaya mereka ada motivasi untuk
menambah caruman. Satu lagi, dalam bajet ini kita tambah jumlah caruman sukarela setahun daripada 60,000 pada 100,000 ringgit. Itu tak berapa kedengaran, maka saya ingin menyatakan tentang perkara itu. Dan inisiatif juga insentif aisaraan daripada RM250 kepada RM300 setahun, juga skop pelepasan cukai tahunan bagi premium insurans nyawa atau caruman takaful hayat meliputi caruman sukarela KWSP, termasuk jumlah caruman lebih kadar berkanun sehingga RM3,000. Jadi ini di antara perkara yang kita umumkan khusus tentang KWSP. Tapi apabila kita menyatakan bahawa rakyat masih lagi inginkan pengeluaran ini, tak cukup dengan apa yang saya sebut, maka kerajaan telah mengumumkan sumbangan tunai rahmah. Yang ini siapa? Berapa ramai yang dapat? Yang dapat ialah 8 juta rakyat dengan jumlah lebih kurang 9 bilion ringgit. Kemudian kita umum bantuan latihan perantis, bantuan tunai bagi penerima bantuan, anak penerima bantuan yang tercicir daripada sekolah, menganggur bertujuan untuk mendapatkan latihan kemahiran, latihan pekerja, ya, RM250 sebulan seorang. Kemudian telah diumumkan bantuan warga emas, bantuan tunai bagi warga emas warga negara sebanyak RM500 yang berkelayakan bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup. Seterusnya, bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik terlantar, RM500 sebulan seorang. Bantuan OKU tidak berupaya bekerja, RM300 sebulan seorang. Allowance pekerja orang kurang upaya, RM450 sebulan seorang. Bantuan am persekutuan diberikan kepada individu keluarga kurang berkemampuan dan berkeperluan untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka dalam komuniti. RM100 sebulan seorang, maksimum RM350 sekeluarga. Perluasan skop cukai bagi premium insurans nyawa sehingga RM3,000. Had pelepasan cukai perbelanjaan rawatan perubatan dinaikkan daripada RM8,000 naik kepada RM10,000. Cukai pelepasan untuk perbelanjaan rawatan perubatan. Allowance pekerja gig, allowance RM300 untuk 3 bulan kepada 30,000 pekerja yang menjalani pembelajaran. Bantuan hari raya, ini untuk semua rakyat lah, termasuklah yang KWSP dan juga tidak KWSP. Ya, saya dah sebut tadi berapa banyak untuk sumbangan tunai rahmah. Kemudian RM700 kepada 1.4 juta penjawat awam, 988 juta. Daripada 17 hari bulan dah diawalkan pada 14 hari bulan akan dimasukkan. RM350 untuk 1 juta pesara termasuk pesara angkatan tentera, nilainya RM350 juta. RM300 untuk 213,000 orang. Yang ini adalah untuk sukarelawan, polis, sukarelawan bomber, sukarelawan rela itu semua sekali, dan juga sukarelawan APM 64 juta. Seterusnya kepada petani, nelayan, pesawah, penoreh getah 850,000 orang, RM170,200. Seterusnya kerajaan terus dan sentiasa tiap-tiap saat saban waktu menurunkan harga RON 95 dengan memberikan subsidi yang banyak, menjadikan RON 95 hanya RM2.05, menurunkan diesel, menurunkan minyak masak, menurunkan gas masak, menurunkan elektrik di rumah. Begitu banyak sekali. Kalau nak kata bahawa kerajaan ini tak bertanggungjawab, tak menolong rakyat, itu adalah satu perkara yang sangat-sangat tidak betul. Ahli-ahli yang berhormat, simpanan Bumiputera pada April 2020 merosot sebanyak RM10,604. Pada Disember 2022 hanya tinggal RM4,937 dari segi median simpanan. Melayu, kaum Melayu, bangsa Melayu daripada RM16,938. Saya kira inilah yang sedang menonton rancangan kita sekarang ini. Ya. Turun RM11,409. 4 kali pengeluaran tu tinggal hanya RM5,529 median simpanan. Bumiputera lain
Sabah, Sarawak, ya. Daripada 10.591 turun 7.289 ringgit, tinggal hanya 3.302 ringgit. Masyarakat Cina mereka tak menjerit tentang KWSP ni. Sebab simpanan mereka April 2020 45.756 ringgit, turun hanya 594 ringgit. Suruh keluar 4 kali, dia keluar cuma 594 ringgit. Masyarakat Cina dia punya ekonomi yang lebih kukuh dan baki mediannya masih lagi tinggal 45.162 ringgit. Ya. Melayu 5.500, ya. Bumi Putera lain 3.300. Masyarakat India simpanan sebelum Covid 25.724, dibenar 4 kali keluar, mereka keluar 10.795, baki jauh lebih banyak daripada masyarakat Melayu, jauh lebih banyak daripada Bumi Putera lain, 14.929 ringgit. Jadi atas sebab itulah, kalau kita nak popular, bagi aja kebenaran, keluarkanlah semua sekali 5.500 tu. Kalau kerajaan ni nak popular, keluarkan sajalah 3.300 tu sampai kosong. Itu kalau kerajaan nak popular. Tapi kerajaan ini kerajaan yang bertanggungjawab. Timbalan speaker. Ya, kerajaan ini kerajaan yang bertanggungjawab. Itu sebab kita tidak membenarkan apa yang hasrat yang dinyatakan itu. Itu sebab kita buat fasiliti sokongan akaun 2 dan kita tak sebut dan kita tak akan sebut ia adalah cagaran. Cagaran maksudnya apa? Cagaran maksudnya mempunyai hak untuk menguatkuasakan cagaran apabila berlakunya kegagalan pembayaran di pihak peminjam. Immediate boleh, ya. Hutang 5,000 tak bayar, immediate ambil 5,000. Itu cagaran. Tetapi FSA ini bukan cagaran. FSA ini, fasiliti sokongan akaun 2, ini memberi pinjaman bank tidak boleh menggunakan pemberi pinjaman iaitu bank tidak boleh menggunakan simpanan KWSP sekiranya ahli gagal membayar ansuran pinjamannya. Tak boleh. Ini adalah kerana FSA 2 adalah merupakan suatu pengeluaran bersyarat hanya boleh keluar umur 50 atau 55 tahun sahaja, di mana bayaran pengeluaran hanya akan dibuat apabila ahli telah memenuhi syarat pengeluaran sampai umur itu. Jadi dia berbeza dengan konsep cagaran. Satu lagi, penggadai mempunyai hak milik ke atas aset hartanah yang digadai pada ketika pinjaman dibuat memandangkan cagaran diberikan untuk menjamin kewajipan membayar. Itu kalau cagaran. Tetapi FSA 2 tidak, ya, bukan begitu. FSA 2 ahli mempunyai hak untuk membuat pengeluaran apabila ahli mempunyai syarat pengeluaran yang ditetapkan iaitu mencapai umur 50 atau 55 tahun. Ini kerana ahli masih berada dalam KWSP sehingga 50 tahun, 55 tahun, dilindungi di bawah Seksyen 51 Akta KWSP 1991. Memang betul duit mereka, memang betul duit kita, memang betul. Tetapi apabila kita berada dalam sistem KWSP ini, duit kita itu dilindungi di bawah Seksyen 51 Akta KWSP. Dia adalah simpanan hari tua, bukan simpanan hari muda. Dia adalah simpanan untuk masa depan. Kalau kita nak menyelesaikan masalah kita pada saat dan ketika ini, kita perlu ada option yang ketiga. Bukan hanya kita perlu berhutang. Kalau kita tak mau berhutang, bukan hanya kita nak pergi ahlong, jangan pergi, ya. Tetapi kita boleh berniaga. Ada 40 bilion ringgit pinjaman mudah yang kita berikan dalam belanjawan 2023 ini. 40 bilion ringgit dengan interest 4%, pergi ke BSN ada 960 juta ringgit untuk diberikan pada peniaga kecil, pada penjaja kecil. Begitu juga di bank negara dan bank-bank lain. Carilah segala perkara itu, 40 bilion ringgit untuk membantu rakyat yang kesusahan, bukan hanya menunggu untuk mengeluarkan kali kelima, ya. Mungkin lepas kali kelima minta lagi kali keenam, lepas kali keenam minta lagi kali ketujuh. Kalau nak popular, luluskan saja.
Tetapi kita bukan ingin menjadi kerajaan yang popular, kita ingin menjadi kerajaan yang bertanggungjawab. Maka kerajaan tidak menerima usul yang dibentangkan. Terima kasih. Bertemu lagi di video seterusnya dalam cerita-cerita menarik. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe atau langgan YouTube My Story Malaysia. Terima kasih.